Sementara itu, cerapan mendapati paras air Sungai Golok semakin meningkat selepas hujan berterusan sejak petang Jumaat. Berdasarkan portal Jabatan Parit dan Saliran, bacaan paras air Sungai Golok di Rantau Panjang melepasi bacaan paras bahaya iaitu 9.46 meter malam tadi. Dan untuk laporan lebih mendalam, kita akan bersama dengan Muhafindi Muhammad di Kelantan. Muhafindi, apa yang boleh dikongsikan ketika ini? Bagaimana keadaan cuaca kalau kita lihat belakang itu masih lagi hujan ketika ini? Ya, baik. Benar, Syazwani. Terima kasih, Syazwani. Seperti yang diramalkan sejak daripada malam tadi sehinggalah ke saat ini, hujan masih lagi turun di kebanyakan tempat di seluruh negeri Kelantan ini. Dan paras air Sungai Golok yang sentiasa menjadi ukuran dan panduan telah pun terus meningkat naik, menghampiri angka 10 meter melepasi paras bahaya. Dan untuk makluman Syazwani dan juga penonton, sekiranya Sungai Golok melepasi 10 meter, bacaan 10 meter, ini bermakna pekan Sungai Golok, pekan Rantau Panjang dan juga bandar Rantau Panjang akan mulai dinaiki air. Dan sudah pasti kawasan itu apabila dilimpahi air, perniagaan seperti menjual kedai pakaian di sana, kedai bebas cukai akan tidak dapat beroperasi pada hari ini. Dan untuk makluman juga, setakat jam ini juga, mangsa banjir yang berpindah dan ditempatkan di pusat pemindahan sementara di daerah Rantau Panjang terus meningkat kepada angka 119 orang setakat pagi ini. Dan saya juga dimaklumkan di Tanah Merah juga mencatatkan peningkatan mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Untuk waktu ini, pihak berkuasa telah pun memohon dan juga menasihati penduduk di sekitar Rantau Panjang dan juga Pasir Mas supaya mengambil langkah bersiap sedia dan juga berpindah sekiranya mereka diarahkan untuk berbuat demikian. Jadi kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun. Jadi apapun dalam keadaan ini, dengan keadaan paras air di Sungai Golok yang semakin naik, saya nasihatkan pada semua penduduk yang pernah mengalami, kawasan-kawasan yang pernah mengalami menjadi mangsa, supaya berhati-hati dan bersedia untuk berpindah. Dan dengan sistem perap yang ada ni, mungkin kita dapat bagi tahu awal pada penduduk untuk berpindah. Dan pastikan dokumen-dokumen yang penting, apa-apa yang penting itu dikumpulkan supaya senang apabila keadaan terdesak tu dibawa. Macam di Tanah Merah semalam pukul 2. Pukul 2.05 perpindahan tu. Jadi pihak polis akan sentiasa dari masa ke masa akan buat pemantauan, kerana kita pun dalam tim untuk mengawasi pilihan raya ni ramai tim-tim yang keluar. Jadi dalam masa yang sama kita boleh buat kerja itu juga, kita buat 2 kerja dalam satu masa. Syazwani, saya juga dimaklumkan beberapa jalan kampung dan juga jalan alternatif menuju ke Panglima Bayu, ke Kampung Padang Licin, ke Kampung Gua Tok Deh dilaporkan tidak boleh dilalui oleh kenderaan ringan. Dan jika dilihat kepada situasi saat ini yang hujannya masih lagi belum reda, terutamanya di kawasan jajahan Pasir Mas dan juga Jeli, kemungkinan besar jumlah mangsa banjir yang terus dipindahkan akan meningkat dari semasa ke semasa. Dan keadaan ini juga memungkinkan berlaku peningkatan paras air sungai utama Kelantan di Kuala Kerai, yang mana kawasan seperti Kuala Kerai dan juga Machang serta Tanah Merah dijangka akan turut mengalami limpahan air sungai Kelantan. Apapun sudah pasti rakyat ataupun penduduk di Rantau Panjang sudah pun kalih mengalami situasi banjir. Bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan pernah mereka mengalami banjir lebih daripada 4 kali dalam tempoh 1 tahun. Untuk itu, apabila saya melihat persiapan mereka sebenarnya sudah bersedia memindahkan kereta dan juga meletakkan kenderaan mereka di tempat yang selamat, ternakan mereka dipindahkan ke kawasan yang lebih tinggi. Dan pada masa ini saya kira operasi memindahkan mangsa banjir di kawasan Rantau Panjang sedang giat dilaksanakan oleh pihak berkuasa. Apapun, Syazwani, sudah pasti hari ini laporan saya dan tumpuan saya di kawasan Rantau Panjang bagi melihat situasi ataupun perkembangan banjir, peningkatan paras air Sungai Golok di kawasan Rantau Panjang nanti, Syazwani. Ya, Fandi, kalau boleh saya tanyakan satu soalan. Ketika ini kita tahu 7 hari lagi nak menjelang ke hari pengundian pada PRU15 nanti, pastinya calon-calon giat berkempen, tetapi dengan keadaan yang tidak menentu ketika ini, terutamanya dengan paras air Sungai Golok itu semakin meningkat. Bagaimana cara perjalanan kempennya ketika ini? Adakah ia ditunda atau calon-calon datang untuk menyantuni dan membantu mangsa-mangsa yang terjejas?
Sebenarnya di kawasan Rantau Panjang terdapat tandingan 5 penjuru yang membabitkan 5 calon yang bertanding pada pilihan raya kali ini. Dan sudah pasti beberapa kampung seperti Kampung Tersang, Gua Tok Deh dan juga Padang Licin sudah pun digenangi air di mana paras air yang berada di pekarangan rumah mereka telah pun melepasi paras dada ataupun hampir kepada paras dada. Dan sudah pasti apabila bercakap soal kemping di kawasan kampung yang dinaiki air, calon dan juga jentera parti akan menggunakan bot dan juga sampan yang ada sama ada menggunakan sampan milik jentera sendiri ataupun milik daripada badan-badan bukan kerajaan. Saya kira dengan situasi sebegini mungkin gerak kerja kempen mereka lebih tertumpu kepada menyalurkan bantuan dan juga makanan keperluan ataupun memindahkan masa-masa banjir yang di setengah kampung yang mungkin terputus hubungan ataupun yang mungkin terlepas pandan. Dan gerak kerja mereka mungkin tidak lagi menggunakan kenderaan darat, sebaliknya mereka menggunakan bot dan juga sampan. Sudah pasti soal keselamatan juga perlu dititik beratkan, di mana sebelum ini kita lihat kebanyakan mereka ataupun penduduk mangsa banjir khasnya mereka tidak memakai jaket keselamatan. Namun saya dimaklumkan arus sungai Golok pada ketika ini adalah merupakan arus yang agak kuat ataupun agak deras, mungkin boleh mengancam ataupun membahayakan kepada bot-bot ataupun kepada mangsa banjir itu sendiri. Sudah pasti saya kira jentera kempen pilihan raya yang tertumpu di kawasan Rantau Panjang akan menyediakan jaket keselamatan dan juga bot yang selamat untuk mereka menghulurkan bantuan dan juga memindahkan mangsa banjir di kawasan Rantau Panjang itu nanti, Syazwani. Okey, baik. Terima kasih Muhammad Fendi Muhammad atas laporan itu. Pastinya Fandi dan juga rakan sukas yang lain akan terus bawakan perkembangan banjir di negeri masing-masing, terutamanya melihat kepada paras air sungai yang semakin meningkat ketika ini. Terima kasih Fandi.